Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. So, hari ni aku nak share dengan korang sedikit knowledge pasal JERT. Pernah tak korang tahu JERT tu apa? Yang macam rasa sebu-sebu kan? Pedih-pedih ulu hati. Orang panggil pedih-pedih ulu hati. Rasa tak selesa kat perut. JERT. Aku nak cerita dekat korang pengalaman aku menghadapi JERT. Okay, so apa dia JERT ni? JERT ni ialah gastroesophageal reflux disease. JERT. Gastroesophageal reflux disease. Okay, so disclaimer. Aku bukan doktor. Aku tak ada pengetahuan pasal medik. Aku tak ada pengetahuan pasal kesihatan. Aku tak ada. Aku bukan doktor. Cuma aku ada pengalaman dan aku nak share pengalaman aku dengan korang macam mana aku menghadapi JERT ni lah, pedih ulu hati ni. Okay. So JERT ni dia masalah dalam perut lah. Okay, masalah dalam perut. Dan bila korang ada masalah ni, dia pakar-pakar beritahu JERT ni ialah perut ni ialah otak kedua manusia. Otak kedua manusia. Jadi kalau kau ada masalah dalam perut kan, okey, kalau kau ada masalah dalam otak, kau akan jadi gila lah, sewa lah badan kau jadi haywire tak tentu hala semua. Kalau kau ada masalah dalam perut pun sama, badan kau akan jadi masalah, kau akan haywire, kau akan tak tentu arah. So ada banyak benda yang disebabkan oleh JERT ni lah. Ni kita tunjuk dalam Google kan. Jadi dia sebenarnya berpunca daripada acid reflux. Okay, so aku tunjuk dekat kau okay, kalau kita tengok dekat kat gambar rajah ni. So ni ialah gambar rajah perut kita. Perut kita. So dia, perut kita ni dia menakung asid perut lah. Asid perut manusia ni kuat dan dia boleh menghancurkan makanan-makanan, menghadamkan, membantu kita untuk menghadam makanan lah. Asid masuk dalam makanan yang masuk dalam perut kita akan kena asid ni dan dia akan diuraikan jadi zat-zat yang badan kita terima lah. Okay, so anda tengok diagram ni. Cuba anda tengok dekat atas kantung tu, dia ada satu splinter. Dia panggil splinter. Splinter ni dia macam injap lah. Okay, dia macam injap. Anda tengok dia macam injap. Injap tu yang menghalang daripada asid tu naik. Jadi JERT ni dia berpunca daripada asid perut. Okay, asid perut ni dia naik dekat kawasan atas usus tu, esophagus kita tu. Dia naik. So asid perut kita terlepas daripada sphincter, daripada pintu injap tu, dan naik ke dalam salur. So salur esophagus ni dia tidak didesain untuk melayan asid ni. Jadi menyebabkan bila asid tu naik, anda rasa sakit, anda rasa sebu, anda rasa tak selesa kat atas ni kan, dekat ulu hati. Pedih, orang panggil pedih ulu hati. Okay, so dulu masa aku kena benda ni, lama jugalah, aku dalam 2 tahun menghadapi masalah ni. Aku tengok tak ada pun satu konten video bahasa Melayu yang menerangkan benda ni. So nasib baik aku faham sikit bahasa Inggeris. Jadi aku tengok video-video ni tahun 2010 dululah. Tak silap aku lah, 2010. Bukan. Bukan 2010, 2016 yang tu, 2016. So aku tengok konten dalam website, dalam YouTube, aku jumpa beberapa video daripada doktor-doktor. So dia menerangkan pasal JERT ni lah. Cuma ada satu yang menarik perhatian aku, yang aku nak kongsi dengan korang, yang mana menyebabkan aku berubah aku punya hidup dan berubah aku punya penyakit JERT ni daripada sakit kepada alhamdulillah sembuh. Dan aku masih ada sekali-sekala tapi aku boleh kawal dah. Okay, jadi daripada gambar rajah ni anda tengok, dia tampung perut kita tu, tampung asid. Okay. Jadi orang yang lemah
sphincter dia, okey, orang yang ada masalah asid perut ni naik ni atau jerk ni, dia punya sphincter dia tu, dia punya injap yang tutup dia punya kantong perut tu, dia weak, dia lemah. Injap dia tak cukup kemas. Jadi dia tak cukup kemas, menyebabkan asid perut naik ke atas. Kadang-kadang sampai ke tekak. Kadang-kadang malam kau tidur kan, kau terbatuk kan. Aku pun kadang-kadang dulu masa aku kena tu, aku tidur boleh terbatuk, rasa macam masam, perit, tekak. Tu maksudnya asid perut dah naik sampai atas. Okay, tu tandanya. So kalau anda dah bermula ada ciri-ciri tu, kalau anda ada bermula dah ada ciri-ciri tu, dia akan menyebabkan anda rasa macam tu, terbatuk, tengah-tengah malam terjaga, rasa macam pedih tekak kan, macam ada benda panas dekat tekak, so rasa tak selesa. Tu mana asid dah naik. Okay. So bila asid dah naik, dia menjadikan anda sakit lah, right? So itulah dia jerk. Macam mana anda kena jerk lah. Okay. So apa punca dia? Yang kita nak faham dalam banyak-banyak cara penyelesaian jerk. Bila kita jumpa doktor akan bagi ubat lah, ubat macam-macam ubat. So biasanya ubat yang diberi oleh doktor ialah yang paling basic sekali, kau beli sendiri. Kau beli dekat 7-Eleven. Apa tu? Ubat pedih hulu hati tu, Gaviscon ke, ada macam-macam jenis brand lah yang untuk menghilangkan rasa pedih hulu hati. So function ubat ni ialah dia untuk mengurangkan, melemahkan asid perut kau supaya dia tak pedih lah. Dia tak naik. So kan injap dah lemah, asid dah naik, jadi nak menghilangkan rasa atau radang tu, minum Gaviscon tu, ubat yang putih tu, dia menyejukkan kawasan ni dan dia melemahkan asid perut dan menyebabkan kau tak rasa, tak selesa dah lah. Okey. Tapi benda tu melemahkan asid perut kau. Jadi kita kena faham apa punca asid perut kita lemah ni. Kan kita kena tahu apa punca asid perut kita lemah. Okay. Jadi berbalik kepada kita punya ni, kita tengok mula-mula sekali aku search dalam Google, how esophageal sphincter become loose. Kenapa injap tu lemah. So dia sebenarnya, kita tengok jawapan people also ask, strengthen the diaphragm muscle around the lower esophageal sphincter could help tame heartburn. Dia panggil heartburn kan, pedih hulu hati. Jadi dia ada suruh buat deep breathing, ada buat yoga, meditation, learn diaphragmatic breathing, eat and drink more slowly. So orang yang makan laju-laju, orang yang makan lepas tu terus tidur akan tend to dapat masalah ni. Okay. Orang yang makan lepas tu dia terus bersukan. Jadi dia menyebabkan asid tu selalu terpucik naik ke atas tu lah. Apa lagi? What caused the esophageal sphincter to weaken? Okay, overeating or being overweight. So aku memang overweight, badan aku besar. So salah satu punca kenapa aku kena ni lah. Jadi when a person regularly overeats or is overweight, their stomach swells and put a lot of extra pressure on the les. Les tu sphincter tu lah. Kacik tu kan, injap tu. Les tu ialah injap tu. Over the time, les loses its shape and strength, allowing acid to flow upward, causing further damage to the les. So orang yang ada masalah, yang membiarkan masalah ni naik dan dia selalu bertahun-tahun dia layan je, lama-lama dia punya sphincter tu boleh jadi teruk sampai boleh jadi memang tak boleh katuk-katuk dah, memang terbuka macam tu. So memang problem lah. So kalau orang yang baru ada masalah ni setahun 2 tahun, mungkin masih okey lagi, masih boleh reverse lagi. Tapi kalau dah lebih daripada tu, kemungkinan damage dah terjadi lah, kemungkinan dah jadi masalah lah. Okay. Can lower esophageal sphincter repair itself? Ada orang tanya, ada case of jerk, lifestyle change may allow the body to heal. Memang kau kena tukar lifestyle, kau kena cara makan tukar, kena kurangkan pedas, kena kurangkan panas. So menyebabkan kau makan benda yang sejuk-sejuk, kau makan benda yang mudah hadam supaya benda tu tak menyakitkan. Jadi memang kau kena lifestyle changes lah. Lifestyle changes. Alright.
Okay, what happen if the lower esophagus sphincter malfunction? So when a person has a GERD, the sphincter muscle become weak or fail to close tightly, causing food and stomach acid to flow back. Reflux lah, dia panggil acid reflux. Jadi bila dia dah lemah, dia naik balik. Okay. So itu yang kita nak bincangkan hari ni. Banyak benda Okay, kalau kita type what is GERD, esophageal reflux disease. Itulah GERD lah. Okay. Tapi dalam banyak-banyak benda yang aku baca dan aku tengok video dulu, dia menceritakan macam mana kau nak treat simptom tu. Mana dia suruh makan ubat ni, beta blocker lah, untuk lemahkan asid perut, macam-macam lah. Even aku jumpa doktor hospital pun, doktor bagi aku sebanda ubat untuk makan lama. Makan lama dalam, aku rasa 3 bulan kot dia bagi untuk makan tu. So untuk lemahkan asid perut aku, bila aku nak makan dia suruh lemahkan supaya dia tak meradangkan, dan itu ialah tindakan yang betul. Aku disclaimer lagi sekali, aku bukan doktor, aku tak tahu pasal kesihatan. So benda yang korang dengar daripada aku ni ialah benda yang atas penilaian korang sendirilah. Aku share pengalaman je lah. Okay. So doktor bagi macam-macam ubat lah, blocker untuk lemah, tapi tujuan dia untuk lemahkan asid perut aku supaya tidak efek lagi ke aku punya ni, tak naik lagi reflux. Jadi treatment tu berjaya menghilangkan. Cuma dia berlanjut tak lama sangat. Dia lama makan masa 2-3 bulan kan, makan ubat. So sambil tu aku tengok video lagi. So apa sebenarnya, bila aku faham pasal sphincter ni, kenapa injap tu, dia punca dia ialah injap tu lemah. Okay, so aku nak cari kenapa injap tu lemah. Itu persoalan dia kan. Kenapa injap tu lemah? Macam mana injap tu boleh jadi lemah? Jadi dalam banyak-banyak video yang aku tengok, dalam banyak-banyak konten yang aku baca, satu benda yang menarik perhatian aku, iaitu dia orang gunakan, dia kata overage, bila kita makin menua, kita punya asid perut akan makin melemah. Okay? Bila kita makin menua, asid perut kita makin lemah. So different type of people. Orang yang umur orang yang ada darah O lain jangka masa dia, orang darah B lain, orang darah A lain. So aku darah A. So apa yang terjadi, aku dapati orang darah A ni, daripada bacaan aku lah, orang darah A ni dia punya asid perut dia memang lemah. So orang darah A ni diet dia tak boleh terdiri daripada daging-daging sangat. Which is aku suka, aku makan daging kambing, aku memang suka makan daging. So tapi orang darah A, asid perut dia lemah, menyebabkan dia lambat nak hadam. Dia lambat nak hadam makanan. Perut dia lambat nak hadam, menyebabkan lama makanan tu duduk dalam perut dan menyebabkan gas dan sebagainya, isu-isu masalah dalam perut lah. Okay, jadi aku macam, itu sebab dia. So aku, mungkin itu punca aku GERD. Okay, jadi asid perut aku lemah. Okay, bila aku dapat keyword tu, asid perut lemah, aku baca lagi apa efek yang terhasil daripada asid perut lemah. Apa lagi yang benda penyakit yang disebabkan oleh asid perut lemah. So yang satu menarik perhatian aku ialah ada satu video, aku dah cari video tu tapi tak jumpa. Video tu lama sangat. Dia ni doktor, dia cakap, dia kata asid perut lemah menyebabkan sphincter tu, injap perut tu jadi lemah. So dia kata macam tu. Dia kata, aku rasa macam ya betul. So sebenarnya asid perut lemah menyebabkan sphincter tu jadi lemah. Jadi dia mengikut argument dia. Aku tak boleh nak share dengan korang lah, sebab aku tak jumpa video tu. Aku dah cari dah video tu tapi aku tak jumpa sebab video tu dah lama. Dan dia punya video pun jenis macam shoot pakai telefon gitu je. Dia nak share macam tu je lah. Dia ni doktor lah. So dia cakap sphincter tu, injap perut kita, dia reflect kekuatan asid dalam perut. Lagi kuat asid dalam perut, lagi kemas dia punya kecutan dia tu, dia punya injap dia tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, injap tu kan, so maksudnya dia cakap kalau asid perut kita kuat, dia akan
kuat lagi, kejap lagi dia punya penutupan injak tu. Kalau asid perut kita lemah, dia longgar. Jadi aku buat conclusion sendiri lah. Asid perut aku yang lemah bercampur dengan umur aku yang dah berumur menyebabkan injak perut aku lemah. Itu aku punya personal conclusion. Aku punya personal conclusion tanpa ada pengetahuan medik apa semua. Aku share dengan korang je. Okay, aku share je. Korang terpulang lah, pandai-pandai korang nak ikut ke tak ikut. Okay. So bila asid perut lemah, conclusion aku lah, asid perut lemah menyebabkan injak jadi lemah. So apa solution dia? Apa solution dia? Solution dia ialah nak kena kuatkan asid perut balik. Nak kena kuatkan asid perut. Macam mana nak kuatkan asid perut? Aku ni memang darah A. Darah A asid perut lemah. Macam mana aku nak kuatkan? So menjadi persoalan pada aku. Okey. Aku nak kuatkan asid perut aku lemah. So tak tahu macam mana. So aku daripada video tu, dekat ujung sekali dia bagi tahu cara untuk kita memperkuatkan asid perut ialah dengan cara masukkan asid. Benda ni sangat bertentangan dengan apa yang doktor dah buat sebelum ni. Doktor dah buat sebelum ni. Dia macam mana? Dia bila kita pedih hulu hati, bila kita ada masalah GERD, dia akan bagi kita ubat untuk lemahkan asid perut kita, supaya asid perut kita tak attack esophagus kita dan meradangkan esophagus kita. Betul lah, itu benda betul. Tapi itu ialah treat simptom bagi pendapat doktor tu lah. Pendapat doktor tu, itu ialah treat simptom. Simptom kau ialah pedih hulu hati, dia nak treat simptom tu ialah bagi kurang radang. Apa punca radang? Punca radang ialah asid naik. Macam mana tak nak bagi asid naik? Tak boleh, sebab sphincter dah kemas. Macam mana tak nak bagi asid yang naik tu, walaupun sphincter dah longgar, asid naik, tapi asid itu tidak meradangkan esophagus. Cara dia ialah lemahkan asid. Bagi kita beta blocker dan macam-macam untuk lemahkan asid. So itu solution doktor. Betul. Aku tak cakap solution tu salah, tapi cumanya doktor yang langgar satu ni dia cakap treatment itu menyebabkan kau punya masalah tak settle lah. Masalah kau ialah asid perut kau lemah, menyebabkan sphincter kau lemah. Sebab sphincter tu, mengikut kajian dia atau pendapat dia, injak perut kita ni berfungsi dengan kekuatan asid. Lagi kuat asid, lagi kemas dia tutup. Lagi kuat asid, lagi kemas dia tutup, supaya asid tu naik. Maksudnya badan kau yang protect diri kau sendiri. Kalau badan kau detect asid perut kau kuat, dia akan kemaskan supaya kau tak kena asid reflux. So means kejadian Allah Ta'ala buat dah memang perfect, memang canggih lah. So sekarang ni asid naik juga. Kau nak kuatkan macam mana? So dia punya argument tadi, doktor akan bagi kau benda-benda yang melemahkan asid perut. Doktor yang aku cerita tadi tu, dia nak suruh kau kuatkan asid perut supaya sphincter tu secara natural dia jadi kuat balik. Jadi dia introduce ACV, apple cider vinegar. Mari kita tengok apple cider vinegar, ACV for GERD. Ada dah orang search pun, ACV for GERD. Jadi dia cakap macam ni, you may try using apple cider vinegar to relieve acid reflux symptom, but there's no guarantee it will work. It's thought that this home remedy helps balance your stomach pH by neutralizing stomach acid. It's generally accepted as safe to consume a small amount of apple cider vinegar dilute in water. So dia cakap memang ada pendapat orang yang menggunakan apple cider vinegar, maknanya asid. Apple cider ni cuka apple ni dia berasid. Kau minum pun memang rasa masam. Aku cerita pun aku rasa masam. So cuka apple ni, dia bila kau masukkan dalam perut, dia memang ada orang guna untuk legakan acid reflux. So dengan cara meneutralkan pH. So bila ada asid, means adalah orang yang setuju juga yang pH dalam perut ni perlu di stabilize kan lah. pH tu
dia punya kadar keaksidan dalam perut tu. Okay. Jadi by neutralizing stomach acid is generally accepted as safe to consume a small amount. So small amount boleh. Dan okay, so aku pun try, aku cuba kan, aku cuba dengan cara pakai benda ni, ni brand ni. Aku bukan nak promote brand aku bukan nak promote brand Bragg ni, tapi aku cuba. Jadi apa yang terjadi, aku cuba dua. Aku bangun pukul 6 pagi, aku minum. Dulu aku minum direct je, aku letak dalam sudu. Lepas tu aku baca sudu besi menghilangkan kekuatan asid dia something lah, sebab dia berinteraksi antara besi dengan asid dia kan. Gila, aku tengok gambar dia pun aku dah keluar liur, aku rasa masam. So aku tukar pakai sudu plastik. So aku letak aku ambil dua sudu aku minum. Pukul 6 pagi, pukul 6 petang. Tetap hari-hari pukul 6 pagi, pukul 6 petang. So 6 pagi aku isi 2 sudu atau aku lari, aku jogging. Lepas tu aku baca, kau makan macam ni menyebabkan gigi kau reput, sebabnya dia makan gigi kan. Jadi cara dia ialah campur dengan air. So aku pun start daripada tu, aku tuang dalam gelas, aku letak air sejuk. So campur, dilutekan dia dengan air sejuk. Lepas tu minum pakai straw supaya tak kena gigi, sebab dia boleh mereputkan gigi kalau dia selalu kena dan kau lepas tu tak komor-komor semua kan. Jadi minum pakai straw. So aku try pukul 6 pagi, pukul 6 petang. Tetap tiap-tiap hari. Aku cakap kau, selepas sebulan aku amal, tiba-tiba aku terlupa dah aku ada pedih ulu hati. Aku terlupa sebab aku tak kena dah. Aku tak kena dah. Okay. Benda tambahan yang aku buat ialah, tengok gambar ni. Okay. Tengok gambar ni. Kan kantung perut ni dia macam ni kan. Kantung perut ni dia macam ni. So basically dia dekat kiri lah. Ni tangan kiri aku. Okay. Dia masuk macam ni, lepas tu dia pergi ke tepi ni. Perut kita macam ni. Macam ni, dia corner macam ni. Jadi kalau engkau baring mengiring ke kiri, menyebabkan semua asid perut akan duduk dekat sphincter. Semua asid perut akan duduk dekat injak tu. Tapi kalau engkau tidur mengiring ke kanan, ni tangan kanan aku. Kalau kau tidur mengiring ke kanan, semua asid perut tu dia akan, sphincter tu tak akan duduk asid tu tak akan duduk dekat mulut injak tu. Dia akan duduk takung. Jadi aku pun tidur mengiring. Aku sentiasa tidur mengiring lepas tu. Amalan aku ialah tidur mengiring ke kanan. So lepas tu rupa-rupanya sunnah Nabi SAW pun suruh tidur mengiring ke kanan. Jadi bila aku tidur, aku pun dapat niat dapat amal sunnah. Memang dah ada kebaikan dah. Nabi SAW ajar tidur mengiring ke kanan kan. Jadi aku pun tidur mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan yang sunnah Nabi. Lepas tu dengan amalan aku pukul 6 pagi, pukul 6 petang, lepas 2 bulan tak ada dah. Aku tak kena dah pedih ulu hati. Aku pun pelik. Betul lah, jadi kan, menjadi. Jadi itu yang aku nak kongsi dengan korang lah. So kalau korang baru-baru kena pedih ulu hati, bulan 2 bulan kan, rasa macam tak selesa, rasa panas, malam-malam terbatuk, rasa macam ada benda pedih, perit kat tekak. So itu ialah punca dia ialah daripada GERD ni lah. Daripada GERD ni. Dan mungkin sebab itu injak ni. Jadi apa kata korang cuba korang stop guna benda yang melemahkan asid perut. Sebab mengikut mazhab aku tadi tu, mazhab aku yang aku guna ni, kau makan ubat-ubat yang melemahkan asid perut ni tidak akan selesaikan masalah kau punya injak lemah. Sebabnya benda kau makan melemahkan kau punya asid perut. Asid perut akan melemahkan injak tu. Okay. Jadi bila kau makan asid, injak kau jadi kuat. Terbalik tau, memang terbalik. Kau akan, kalau kau cerita dengan doktor, aku rasa mungkin doktor kau akan cakap, kau ada masalah asid perut kuat, kau lagi nak makan asid, makin problem sepatutnya. Tapi
Aku pun ada pendapat macam ni juga dulu. Aku pun ada feeling macam ni juga. Tapi bila aku try buat, tak jadi macam tu. Dia jadi lega. Even especially time aku kena. Contohnya, tiba-tiba aku sekarang ni lah. Macam sekarang aku rasa kadang-kadang aku kena juga sebab badan dah tak jaga. Lepas tu makan banyak. Dia bila aku makan, kadang-kadang dia ada rasa tak selesa sikit. Aku pun terus minum cuka apple. So kau memang rasa perut kau macam pelik lah, macam tak selesa lah. Tiba-tiba rasa macam lain macam perut bila makan cuka ni pun rasa lain macam. Jangan takut, selagi kau tak pedih, sakit, tak apa. Setakat dia rasa macam panas-panas tak selesa sikit, tu normal. Kalau kau makan pedih, tangkap, okey, tu ada problem. Memang kau dah memang ada problem lah. Kau kena pergi jumpa doktor lah. Tapi yang aku cakap ni, kalau kau makan dia tak ada benda-benda kan, dia rasa panas perut, macam panas, itu normal. So bila aku makan sekarang ni, dia rasa macam tu. Lepas tu dia okey, jadi tenang, jadi okey. So aku sekarang amalkan macam ni. Bila aku makan daging, lepas aku makan daging, kenduri sebab perut aku darah A dia tak kuat isi perut dia. Dan bila aku makan daging lambat hadam. Calculation aku macam tu lah. Aku bukan calculation lah, aku fikir macam tu lah. Aku bukan doktor, aku ulang balik Jadi aku fikir makan daging akan menyebabkan perut aku suffer sebab lambat hadam, sebab isi perut aku lemah sebab aku darah A. Jadi aku minum cuka lepas makan daging. Setiap kali aku makan daging, aku minum cuka. So aku dapat tahu, rupanya orang Arab pun memang amalan dia macam ni. Dia makan daging, dia makan cuka. Dia makan daging, dia makan limau untuk tambah asid supaya kuat lagi. Tapi kita mungkin dekat rantau kita tak buat benda macam tu, menyebabkan dia jadi pelik lah kan. Makan cuka pula lepas. Kita tak ada amalan makan cuka khal kan. Sampai kan ada hadis Nabi bagi tahu siapa yang simpan khal ni, cuka ni dekat rumah dia, akan diberi keberkatan. Sampai macam tu sekali Nabi bagi kelebihan orang yang simpan khal. Jadi masa tu aku fikir mungkin ada kebaikan, jadi aku buat amalan makan. So bila aku makan cuka setiap pagi dengan rutin, pagi petang, pukul 6 pagi, pukul 6 petang. Lepas tu aku makan selepas aku makan daging. Satu benda yang signifikan, aku dah tak ada benda tu, pedih ulati. Kedua ialah aku kurus, badan aku jadi slim. So aku baca-baca memang dia membantu untuk cut lemak. Kan. Jadi aku nak korang cubalah kan. Bukan aku menggalakkan. Kalau korang ada masalah macam ni, mungkin korang ada masalah sama macam aku, mungkin korang punya solution pun sama macam aku. Ada satu kawan aku dekat Melaka, dia cerita kat aku, dia post kat dalam Facebook lah. Dia kata dia ada masalah macam ni, sama macam aku. Masalah pedih ulati, apalah, sampai dia menderita. Dia kata dah 2 tahun dah dia macam ni, tak ada ubat pun yang boleh. Hari-hari makan ubat Gaviscon, dia kata, tapi tak selesai juga masalah. So aku PM dia, aku cakap, cuba kau try ni. Bila dia cuba, lepas 2 minggu aku tengok dia punya posting. Dia kata, tak sangka rupanya penyelesaian pada masalah penyakit pedih ulati dia ni duduk dekat cuka apple je lah kan. Jadi aku belilah cuka apple ni, selalu simpan kat rumah. Dan aku rasa kawan aku tu pun berjaya juga, dan dia pun simpan juga cuka apple kat rumah macam ni lah. Jadi jerk ni ialah satu masalah yang besar lah. Cakap kat korang, jerk ialah masalah yang besar. Dia ialah otak kedua manusia. Apabila kau ada jerk dan engkau ada jerk dalam masa yang lama, kau juga, orang cakap aku, kau juga akan ada masalah anxiety attack. Itulah benda yang paling teruk kau akan hadapi. Side effect daripada jerk, anxiety attack. Apa dia anxiety attack? Kau tiba-tiba aku dah sebut tadi awal-awal tadi, otak kita, kalau otak dengan perut ni, otak ialah prosesor pertama manusia, prosesor kedua ialah perut. Sama je ni, otak ni, otak kat atas kepala dengan otak kat sini, ni lah otak manusia juga. Otak kedua manusia ialah perut. Kalau ini problem, kau akan jadi sewel. Ini problem, kau akan jadi sewel. Apakah sewel yang disebabkan kat sini? Anxiety attack. Bila kau ada jerk, kau akan ada anxiety attack. Anxiety attack macam mana? Kau tiba-tiba rasa, pasal aku ni macam sakit dada ni, sakit jantung ke? Ada tak rasa tu? Pasal aku rasa macam sakit jantung. Pasal aku rasa macam
lain macam mana, aku sakit kepala, aku nak kena stroke ke. Kau akan sentiasa exaggerate benda-benda yang kau sakit. Kau tahu masa aku cakap kau, masa aku kena anxiety attack, masa aku kena jerk ni awal-awal dulu, lepas tu aku kena anxiety attack, aku sampai suruh wife aku bawa kereta, kita orang naik kereta, park dekat depan emergency hospital, park dekat depan hospital kereta dan tidur dalam kereta. Sebab apa? Sebab aku rasa tak selesa. Aku cakap, aku ni sakit jantung kot, aku nak kena duduk dekat hospital ni. Tapi aku nak masuk hospital, aku rasa macam tak adalah sakit jantung, tapi aku fikir aku sakit jantung, fikir macam tu. Jadi aku cakap, jom kita pergi duduk depan hospital lah, parking. Jadi aku layan je lah, bawa kereta parking, tidur dalam kereta. Pagi esok tak ada benda-benda, dah balik. 2-3 kali jadi macam tu. Dalam sebulan ada 2-3 kali macam tu. Lepas tu kau rasa demam. Bila aku demam, badan aku berubah suhu, aku rasa tu jadi macam, aku apa hal lah, badan aku macam ni, rasa macam aku dah nak mati. Kebaikan dia lah kau ingat mati lah, kan? Kebaikan dia lah kau ingat mati. Kau sentiasa ingat mati. So, tapi dia mengganggu kau punya kehidupan harian, mengganggu mental kau. Kau nak kerja, kau sentiasa risau, kau sentiasa sedih, kau sentiasa rasa macam pelik. So ini ialah disebabkan anxiety attack. Dan walaupun kau ada simple, benda-benda simple sikit, contohnya dekat tangan aku, contohnya aku rasa something kat sini, apa aku akan macam ni, aku lakonkan balik kat kau. Contohnya aku ada something dekat dalam, dekat lebam, kata rasa pelik kan, aku macam, bila aku ada jerk tu, yang bila perut aku, masa aku ada jerk tu, aku akan, kenapa ada rasa pelik kat sini, ada ketumbuhan ke? Tengok, rasa macam kena kanser kot ni. Itu ada penyakit jerk yang paling besar. Penyakit dia memang kau rasa kat sini simple je, pedih hulu hati, tapi dia akan menyebabkan kau rasa, aku rasa tak boleh nafas ni. Padahal jerk kan, bila asid naik memang kau rasa tak boleh nafas lah, kau rasa macam berat dada lah. So itu masalah bila kau ada jerk. Itu masalah paling besar sekali, anxiety attack. Jadi ini benda yang aku nak kongsi dengan korang terlampau penting-penting. Okay? So anxiety attack ialah masalah paling besar yang korang akan hadapi bila korang ada jerk. So korang kena kuatkan mental. Satu cara aku buat untuk kuatkan mental aku ialah aku sentiasa cakap pada cermin. Korang memang rasa kelakar kan, memang korang rasa kelakar. Kau pergi jumpa, kau tiap-tiap pagi, masa aku mandi, aku cakap dekat cermin, aku cakap dekat diri aku sendiri, aku cakap, kau sebenarnya sihat, kau sebenarnya tak sakit, kau sebenarnya happy, kau sebenarnya okey, badan kau sihat, kau gembira. Aku cakap dekat cermin macam tu, aku cakap dekat diri aku kat cermin, supaya mental aku dengar hari-hari yang aku sebenarnya sihat, aku sebenarnya tak ada apa-apa. Aku cakap, engkau tak ada sakit jantung, engkau tak ada sakit paru-paru, engkau tak ada sakit apa-apa, engkau happy, engkau sihat, engkau okey. Aku cakap macam tu hari-hari, setiap pagi dekat cermin. Barulah mental aku okey tau. Barulah aku boleh recover daripada anxiety attack. Kalau tidak memang teruk. Aku cakap kau, teruk tak teruk aku ada semua alat. Aku ada stetoskop doktor, stetoskop untuk dengar jantung aku sendiri. Kau gila ke? Doktor pun tak dengar dia punya jantung sendiri ke tau. Aku ada stetoskop yang aku beli untuk dengar jantung aku sendiri. Aku ada oximeter. Sampai aku pun tahu nama benda tu, oximeter. Bila aku rasa macam rasa dada aku macam macam ni, rasa macam susah nak nafas. Aku susah nak nafas ke? Sekejap lagi oksigen tak cukup dalam badan aku ni. Aku order oximeter tu daripada Lazada kan. Nak check berapa nombor jantung aku, berapa oksigen saturation dalam darah aku. Sampai aku tahu, aku boleh sebut kat korang oksigen saturation. Kau bayangkan, itu benda doktor je sebut tu, aku pun boleh sebut sekarang, oxygen saturation. So aku boleh check, kalau dia 90%, 98%, okey. Kalau dia bawah 90%, okey, aku dah problem, aku nak kena pergi hospital. So aku beli benda tu untuk melegakan hati aku. So aku cakap engkau, kalau kau tengah ada anxiety attack, kemungkinan besar anxiety attack kau disebabkan jerk kau. Tapi sekiranya kau ada anxiety attack, dan salah satu cara untuk kau lawan dia, selain daripada kau pergi haruk doktor kau kat klinik,
Tanya dia benda-benda yang bila doktor cakap awak tak ada apa-apa, awak tak ada apa-apa, tapi kau tetap nak suruh dia cakap kau ada apa-apa. Kau suruh dia juga nak buat CT scan sebab kau nak suruh dia cakap dalam kepala kau ada kanser otak. Kau nak dengar daripada mulut dia kan. Tak boleh. Jadi kau jangan haruk doktor kau buat benda-benda macam tu. Kau belilah. Aku cakap kau belilah benda-benda macam aku beli tu. Beli oximeter, beli pump blood pressure tu, beli cocok darah ni, beli stetoskop. Kalau kau cukup gila macam aku, kau beli stetoskop tu dan kau legakanlah hati kau dengan benda tu. Tapi kena ada knowledge. Contohnya nak guna oximeter, macam mana aku guna, macam mana aku legakan diri aku. Aku guna oximeter tu, bila aku rasa macam apa pasal aku rasa macam lain macam lah. Aku macam ada aku ni tak sedap ni kan, ini macam oksigen tak cukup ni. Jadi aku pun buat keluar oximeter tu. Aku tengok aku tengok 98%, means okay lah. So aku guna alat tu untuk lawan mental aku yang kata aku problem. Kau faham? Faham tak macam mana? Aku guna tu untuk lawan mental aku supaya aku tak panik, tak tentu arah. Jadi bila aku pasang oximeter tu, sebenarnya aku okey je. 98%, 99%. Aku tak dapat 99%, 100%. Okey je. Means tak ada apa-apa lah. Kadang-kadang aku duduk kat office, lepas tu aku rasa pasal aku sakit tengkuk ni, macam sakit kepala berat ni, aku nak kena stroke ni. Tengok anxiety attack ni menangan. Disebabkan jet lah anxiety attack. Lepas tu aku cakap aku ni nak kena stroke ni. So aku buat apa? Aku buat bawa aku punya, aku ada dua benda cek darah tu. Satu yang kat pergelangan tangan untuk mobile ni, aku letak dalam beg aku. Satu yang kat rumah ni, yang kat lengan ni. So aku bawa yang mobile ni yang kat tangan kan. Kat office aku cek aku punya blood pressure. Blood pressure aku okey je kan, tak ada tinggi sangat pun. Biasa orang cerita yang orang nak kena stroke ni, dia punya blood pressure main 200 kan, 200 per 200 ke, macam tu, 180 per 190 per 200 ke, macam tu. So aku tengok aku tak ada, aku normal. So kau sendiri lawan kau punya fikiran dengan alat-alat ni, dengan bantuan alat-alat ni. Aku tahu benda tu membazir, tapi kalau benda tu boleh melegakan kau punya perasaan, kau belilah. Aku pun sekarang dah murah dah dekat Lazada. Tapi kau belilah yang branded sikit. Kau beli yang entah apa-apa punya, kejap lagi tiba-tiba kau kata dia terus kata kau 400 punya darah kan. Pengsan kau rasa. Engkau yang pengsan tengok. Rupanya benda tu lawyer punya, China punya, entah apa-apa kan. Jadi aku beli. Malam-malam pun aku cek aku punya blood pressure berapa. Sampai aku mahir dah aku punya, aku boleh kontrol dah aku punya blood pressure. Aku boleh kontrol aku punya anxiety aku dengan benda-benda ni. Stetoskop kadang-kadang aku rasa macam berdebar kan. Apa pasal aku ni? Ada bunyi pelik ke aku? Ambil stetoskop aku dengar. Bodoh tak bodohnya tak dengar sendiri. Nafas ada lari-lari, ada bunyi lain ke? Memang susah. Aku bukan belajar doktor nak dengar, tapi untuk melegakan otak kau yang tengah sewel ni. Daripada kau mengharuk doktor kau, baik kau legakan hati kau dengan alat-alat yang boleh membantu kau untuk lebih tenang. Right. Aku nak cerita lebih lagi pasal anxiety attack aku. Tapi untuk video ni kita cerita pasal PCV lah. Jadi amalan dia ialah 6 pagi 6 petang. Kau cuba kalau kau nak cuba apple cider vinegar ni 6 pagi 2 sudu lah kan, 2 sudu 6 pagi, 2 sudu 6 petang. Disiplin 6 pagi 6 petang kau makan 2 sudu campur dengan air sejuk minum. Kalau boleh pakai straw supaya tak kena gigi. Dan semoga kau punya jet hilang. So dalam video akan datang aku akan share macam mana pula pengalaman aku dalam anxiety attack. Waktu kena jet ni kena anxiety attack. So aku akan share korang macam mana pengalaman aku melayan anxiety attack dan apa aku buat untuk kenal pasti penyakit, bukan penyakit, untuk kenal pasti aku ni kena attack betul ke atau tak attack betul. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.